Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua fans Harimau Malaya. Apa khabar? Saya doakan anda semua sihat walaupun di mana anda berada. Macam saya lah hari ini ceria bila dapat berjumpa dengan Datuk Ong Kim Swee. Sihat, Datuk? Sihat, apa khabar? Dia minggu ni dia punya hype tu lain macam sebab yelah macam kami baru lepas raya dan nak beraya lagi dengan bola sepak minggu ni top of the table. Pertembungan yang sangat dinanti-nantikan bukan sekadar penyokong JDT dan Sabah, tapi saya rasa, saya percaya satu Malaysia tunggukan perlawanan ni. Jadi macam Datuk sendiri memandang perlawanan yang akan berlangsung Jumaat ni macam mana, Datuk? Tidak banyak perbezaan di mana kita tahu ini satu perlawanan yang cukup penting buat kedua-dua pasukan ya. Terutamanya dengan pasukan Sabah bermain di tempat sendiri. Dan kita tahu pasukan JDT merupakan satu pasukan yang terbaik ketika ini di negara kita, dan yang penting kita harus mengekalkan momentum kita, dan pada masa yang sama kita tidak boleh terburu-buru untuk mencapai sesuatu dalam masa terdekat, di mana perjalanan liga masih lagi jauh, di mana kita perlu mengharungi lebih lagi sebanyak 12 lagi perlawanan sebelum meletakkan sasaran kita berakhir di tangga mana baik 1, 2 ataupun 3. Okay, saya dapat maklumat tiket perlawanan habis pada hari pertama dibuka, dijual online. Jadi tiket online dah habis, tiket fizikal akan mula dijual esok, dan kabarnya saya bertanya-tanya dengan kawan-kawan yang berada di Sabah, katanya akan beratus seawal pagi dia orang akan tunggu. Jadi hype daripada penyokong mungkin dah lama tak tengok Stadium Likas tu penuh. Jadi macam coach akan membawa harapan mereka yang mungkin setinggi Gunung Kinabalu, coach. Jadi ada satu excitement dekat situ. Coach memandang itu sebagai pressure atau macam mana? Tidak, ini merupakan bagi saya satu fenomena yang positif. Setelah sekian lama pasukan Sabah ataupun para penyokong Sabah tidak begitu ramai ketika kita bermain, dan kini dengan kedudukan kita dan bermain dengan pasukan terbaik di negara kita sekarang ini memberi satu impact yang lebih positif. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran semua penyokong yang memenuhi stadium akan memberi motivasi pada semua pemain untuk bermain dengan lebih baik. Jadi saya harap bukan sahaja dengan perlawanan JDT, tetapi perlawanan-perlawanan yang akan datang juga para penyokong Sabah saya harap dapat hadir di stadium, walaupun kita sekarang mempunyai beberapa platform untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan Liga Super ataupun Piala FA. Sebab Datuk dulu sendiri adalah pemain Sabah. Jadi DNA Sabah tu memang kuat pada Datuk. Pada zaman Datuk bermain dulu, ada tak rasa suasana kehangatan yang macam ni? Mungkin zaman tu pertembungan antara Sabah dan Sarawak yang paling sengit ke macam mana? Kalau boleh imbas balik, Datuk. Ya, kalau pada zaman tahun 90-an ketika saya bermain di sini, pasukan Sabah juga ketika itu berada dalam kedudukan yang baik. Dan setiap perlawanan di Stadium Likas, kita akan mendapat sokongan lebih daripada 10,000 penyokong. Dan ini pasti akan memberi balik kenangan ya, di mana pada tahun 90-an dulu dan kini bermula semula dengan kehadiran penyokong, seperti saya katakan, akan memberi satu fenomena baru, di mana ini di mana-mana sekalipun di Sabah sekarang semua hanya menceritakan tentang bola sepak. Ya, jadi saya harap fenomena ini akan berterusan, di mana kita memerlukan penyokong hadir setiap kali kita bermain di stadium. Okay. Dia bila bercakap tentang Datuk Ong Kim Swee ni, dia bukan setakat pada reputasi dia, tapi orang tahu Datuk Ong Kim Swee adalah seorang motivator yang bagus juga. Buktinya Malaysia di bawah bimbingan bawah Datuk pernah kalahkan Korea dulu under 23. Memang something yang luar biasa. Jadi menjelang perlawanan-perlawanan penting macam ni, bagi Datuk sendiri apa yang biasa Datuk terapkan kepada pemain? Kita kena tahu ini kejohanan yang berbeza ya. Di kejohanan seperti mewakili negara hanya
beberapa perlawanan. Tetapi dalam liga, approach kita akan berbeza sama sekali. Di mana kita tahu yang ini merupakan perlawanan yang ke-11 dan kita ada 11 lagi perlawanan selepas itu. Yang penting apa yang berlaku sekalipun, kita perlu kekal fokus untuk memastikan pemain sentiasa berada dalam tahap terbaik, ya, dan untuk menewaskan pasukan-pasukan terbaik di negara kita, kita perlu berada dalam landasan yang betul. Dan yang paling penting, contoh apabila kita menewaskan Korea Selatan, pemain menunjukkan disiplin yang cukup baik, di mana ini merupakan kunci bagi pasukan Sabah. Jika kita mampu mengekalkan disiplin sepanjang perlawanan, saya percaya kita mampu mencapai keputusan yang positif. Saya nak menyentuh perlawanan antara Sabah dengan Selangor sebelum ni. Kita nampak pada awalnya Sabah bermula dengan agak longgar, tapi ada tindakan pantas daripada Datuk untuk ubah taktikal formasi sikit dan benda tu berkesan. Jadi boleh kita katakan keputusan yang tepat, keputusan yang kritikal macam tu mungkin diperlukan pada perlawanan penting menentang JDT macam ni. Ada persediaan beberapa plan daripada Datuk ke? Ya, setiap perlawanan, setiap jurulatih mempunyai perancangan. Dan perancangan itu mungkin plan A, plan B dan juga plan C, ya. Tetapi itu hanya perancangan. Dan apabila sepak mula, perlawanan mungkin akan bertukar. Jadi kita harus pantas, ya, harus pantas memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Ketika bermain dengan Selangor contohnya, kita bernasib baik, ya, bagi saya kita bernasib baik di mana pada separuh masa pertama kita hanya dibolusi 1 gol. Dan daripada 1 gol itu memberi kita ruang untuk kembali. Dan apabila separuh masa kedua bermula dengan apa yang kita analisa pada separuh masa pertama, pemain memperbaiki. Dan jika kita dibolusi sekali, saya percaya peluang masih lagi ada. Dan kita harus kekal fokus dan yang penting pemain harus mengikut arahan. Okay, Datuk, saya nak sentuh tentang pemain yang boleh katakan paling penting juga dalam tim Sabah sekarang, Sadil. Sebab sebelum ni ada isu yang boleh dikatakan kerisauan, kehilangan beliau. Tapi akhirnya dia kembali dan bawa prestasi terbaik dia. Contoh lawan Selangor dia skor dan nampak dia menjadi aset utama dalam Sabah. Betapa kehadiran tu membawa kelegaan tak kepada Datuk? Ya, kita tahu Sadil merupakan seorang pemain yang berkualiti, ya. Dan pada hari perlawanan beliau sentiasa fokus dan tidak ada sebarang masalah. Walaupun kita tahu beliau kembali dengan pasukan Sabah agak lewat, tetapi setelah berbincang dan kita tahu ini merupakan satu isu yang tak dapat dielakkan. Namun selepas kembali dari Indonesia, Sadil bertambah baik. Dan ini pasti akan memberi satu kekuatan pada setiap pasukan jika kita mempunyai pemain yang cukup berkualiti seperti Sadil. Tetapi bagi saya bukan hanya Sadil, ya, yang penting semua pemain harus memberikan persembahan terbaik. Dan di dalam sukan bola sepak selalu saya katakan bukan seorang pemain yang akan menentukan kejayaan kita, tetapi semua pemain harus berada dalam landasan yang betul dan kualiti-kualiti yang berlainan akan memberi kita kejayaan. Okay, saya nak bawakan soalan daripada sahabat saya dari Sabah, Tora Bola. Sahabat saya Tora Bola dia minta tanyakan kepada Datuk lah sebab ada beberapa pemain pinjaman daripada JDT yang dibawa ke Sabah dan mungkin ada perjanjian tak dapat menurunkan mereka, jadi tak bawa kesan kepada perancangan, terutamanya mungkin Stuart Wilkin yang biasa ada dalam perancangan Datuk. Ada kesan tak? Ya, kita tahu ini berlaku di mana-mana sekalipun di dunia, ya, dengan kelab-kelab terbesar. Apabila kita loan pemain daripada kelab tersebut, dah tentu mereka tak dibenarkan bermain. Jadi ini perkara biasa. Namun tanpa Stuart Wilkin, dah tentu kita mempunyai Gary Stephen Robert, kita mempunyai Pak Tesu, kita mempunyai Badru Bakhtiar, mempunyai Amri Yaya untuk mengambil alih tempat beliau.
Dan dah tentu tanpa steward kita akan rasa kehilangan, tetapi pemain yang sedia ada, saya percaya mampu mengisi kekosongan tersebut. Dan yang paling penting, mereka harus mengikut arahan apa yang ingin kita lakukan ketika perlawanan. Dan saya berharap sesiapa yang diturunkan nanti mampu menjayakan atau mampu melaksanakan tugas yang diberi. Datuk, ada beberapa nama pemain tempatan di Sabah yang boleh dikatakan mencuri tumpuan sekarang. Antaranya Ra Wilson, Tommy Mawat. Macam mana Datuk melihat progres mereka dalam tim kendalian, Datuk? Ya, daripada awal musim kita tidak bermula dengan begitu baik, ya. Dan bagi saya, saya selalu katakan setiap pasukan walaupun kita mengumpulkan pemain-pemain terbaik, mereka memerlukan masa. Dan hari ini terbukti selepas 10 perlawanan dan juga Piala FA, mereka bertambah baik. Dan saya percaya juga pemain-pemain yang sedia ada dengan pasukan Sabah FC ini akan bertambah baik selepas ini. Dan jika kita mendapat keputusan yang positif esok, ini akan menambahkan keyakinan. Dan apabila kita ada keyakinan, dah tentu pemain-pemain akan bermain dengan lebih baik. So yang penting sekarang kita harus menimba sebanyak pendedahan pengalaman yang kita lalui dengan pasukan-pasukan terbaik negara kita untuk kita perbaiki pada perlawanan-perlawanan akan datang. Okey, Datuk, ini soalan terakhir saya. Sebab masa dekat Selangor, saya sempat buat interview bersama fan-fan Sabah. Yang saya kagum, boleh katakan majoriti mereka sangat positif dengan perkembangan pasukan Sabah. Dan tak ada langsung kata-kata negatif yang dilontarkan. Jadi dengan semangat positif ada fans tu, mungkin ada something yang Datuk boleh ucapkan kepada mereka untuk terus bagi sokongan kepada pasukan Sabah? Ya, saya ingin mengucapkan terutama ini satu platform yang cukup baik bagi saya di mana apabila kita pasukan Sabah bermain tak kira di mana di semenanjung Malaysia, penyokong-penyokong Sabah akan hadir. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka dan teruskan menyokong pasukan Sabah ketika kita bermain di tempat lawan, di mana ini pasti akan memberi, seperti saya katakan, penyokong merupakan pemain ke-12 yang penting untuk setiap pasukan. Jadi apabila mereka hadir, ada yang datang daripada Penang ke Selangor, daripada Johor ke Kuala Lumpur. Jadi ini menunjukkan keyakinan mereka dan apa yang boleh kita lakukan sebagai satu pasukan untuk kita memberikan persembahan terbaik agar kita terus dapat sokongan-sokongan daripada penyokong kita di luar Sabah terutamanya. Okey, Datuk, saya tak nak ambil masa lagi. Datuk pun dah nak siap untuk training. Saya ucapkan terima kasih dan Harimau Malaya juga doakan segala perancangan berjalan lancar dan kita nak tengok satu perlawanan yang berkualiti. Jadi boleh jadi satu benchmark untuk Liga Super. Nampak punya sahabat saya pun penyokong Sabah di sini. Baju tu salah. So kita ucapkan all the best kepada Datuk dan kita jumpa lagi, Datuk. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi.